Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusi surau, ahli dekat surau, para imam, para bilal, para guru, para jemaah sekalian. Ini kali kedua saya sampai dekat sini, kali pertama PKP. Waktu PKP kan begitu susah. Dan ini kali kedua, insya-Allah. Dalam pertemuan kali kedua ni saya nak berkongsi dengan para jemaah tentang satu nasihat daripada Rasulullah SAW tentang dunia yang kita duduk pada pagi ini. Tahun ni tahun 2024. Rasulullah telah meninggalkan kita 1400 tahun dahulu. Dan Rasulullah pernah nasihatkan kita dengan pelbagai hadis tentang peringatan, iaitu tentang dunia. Pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, iaitu wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hazim, iaitu demi Allah, tidaklah ingin diumpamakan dunia ini seperti mana salah seorang daripada kalian mencelupkan jari di tengah lautan. Dan apabila kalian angkat balik jari kalian, air lautan yang melekat di hujung jari ini adalah nikmat dunia. Sedangkan yang berbaki itu adalah nikmat di hari akhirat. Kalaulah dalam surau ini ada orang yang paling kaya sekalipun, kamu hanya dapat nikmat di hujung jari. Sedangkan apa yang tertinggal di lautan itu adalah nikmat untuk hari akhirat yang Allah sediakan kepada kita. Bayangkan begitu banyak. Dan yang kedua, dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat berjalan menuju ke pasar. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah terjumpa dengan seekor bangkai kambing yang dah busuk, yang dah mati, yang dah tak boleh pakai dan tak ada orang nak dah. Lalu bila Rasulullah nampak bangkai kambing ini, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat, ayyukum yuhibbu ana hadza lahu bidirham. Apa kata aku tawarkan kepada kamu bangkai ini dengan harga 1 dirham. Maksudnya Rasulullah nak tawarkan. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami bayar 1 dirham, bangkai ini tak boleh nak pakai. Bukan boleh kita guna, bukan boleh makan, bukan boleh manfaat. Dan inilah keadaan bangkai tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda kali yang kedua, iaitu atuhibbuna annahu lakum. Apa kata aku berikan kamu free, tak payah bayar. Ambil saja bangkai ini, kamu bawa balik. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bangkai tetap bangkai, tak boleh buat apa, kami buat balik, buat penat dia. Dan kalau bangkai ini masih hidup sekalipun, telinga dia cacat. Telinga dia cacat maksudnya walau dia hidup tapi tidak ada harga. Itulah keadaan bangkai tersebut. Dan Rasulullah bersabda kali ketiga, wa wallahi la dunya ahwanu ala Allahi man az'alaikum. Demi Allah, tidaklah dunia yang kamu duduk pada ketika ini, pada waktu pagi ini, lebih hina daripada bangkai kambing yang kamu tak nak tu. Betul? Kita duduk di atas muka bumi yang lebih hina daripada bangkai kambing yang para sahabat anak. Kalau kita bayangkan perkara ni, apa yang kita nak buat di atas muka bumi? Bangga sangat dengan dunia, bangga sangat dengan harta, bangga sangat dengan pangkat yang ada pada kita, padahal dia lebih hina daripada bangkai kambing tersebut. Dan antara hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, inna dunya mal'unah mal'un.
Dunia ini terlaknat oleh Allah dan segala isinya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ini antara apa yang Rasulullah bagi tahu. Dan yang keempat, ketika mana Rasulullah SAW duduk dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak kepada Umar Al-Khattab. Ibnu Umar apabila duduk dengan Rasulullah SAW, Rasulullah pegang kedua-dua bahu Ibnu Umar ni. Rasulullah pegang dan Rasulullah berkata, wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'anna gharibu aw abiru sabil. Kamu hiduplah di atas muka bumi ini sebagai seorang pengembara. Apa maksud pengembara? Pengembara ni dia akan berantau, pindah satu tempat ke tempat yang lain, dia akan pindah ke tempat yang lain, dia tidak akan duduk kekal. Sama je Rasulullah mengatakan dunia ini sebagai jambatan. Kamu lalu di atas jambatan ini, kamu akan pergi ke tempat alam yang kekal. Jadi ini antara 4 hadis yang Rasulullah SAW ceritakan tentang dunia. Bila kita faham keempat-empat ni, kita akan terfikir, Ustaz, apa yang kita nak buat ni Ustaz? Ada di antara kita yang mungkin hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun lagi. Kita pun tak tahu. Tapi bila kita tahu perkara ini, kita siap bersedia bagaimana nak menghadapi. Di antaranya kalau para jemaah boleh baca satu kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi bangunkan, tulis kitab tersebut sebagai panduan kita bermula kita lahir sampailah ke penghujung bagaimana kita nak selamat. Sebab itu Imam Nawawi nyatakan pelbagai perkara, antaranya tentang ikhlas, kemudian innama a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan berdasarkan niat. Pelbagai Imam Nawawi susun satu persatu supaya kita boleh terselamat dengan dunia yang begitu teruk. Cuma pagi ini persoalan kita, apa yang kita nak buat para jemaah? Kalau kita tahu tentang hakikat dunia ini punyalah begitu, sampai Allah laknat dunia ini, apa yang kita nak buat? Jawapannya ada dalam sebuah kitab wasiat Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Imam Ibnu Qudamah dia tinggalkan satu kitab bernama Wasiat Imam Ibnu Qudamah. Wasiat tersebut kalau tuan-tuan baca punyalah hebat. Wasiat itu dia menerangkan antara pertamanya kenapa manusia menyesal di hari akhirat kelak. Di dalam neraka nanti manusia berulang-ulang minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Imam Ibnu Qudamah juga menyatakan apabila manusia dimasukkan ke dalam syurga, mereka masih minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi, sedangkan manusia sudah masuk dalam syurga. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah sebab memang ada dalil. Rasulullah menceritakan, termasuklah dalam Al-Quran juga menceritakan manusia akan mohon kepada Allah dikembalikan ke muka bumi semata-mata nak beramal. Tapi semoga kita tahu perkara ini, bukan kitalah yang menyesal. Apa yang Imam Ibnu Qudamah tinggalkan kepada kita untuk kita selamat daripada bumi ini? Tuan-tuan dan Allah, antara yang pertama, Imam Ibnu Qudamah menyatakan, ana hazihi dunya sudmajar al-adra. Jadikan dunia ini sebagai tempat perniagaan. Bila kita baca, kita pun jadi pening. Imam Ibnu Qudamah nyatakan kita hidup di atas muka bumi, jadikan muka bumi ini sebagai tempat perniagaan. Tapi bila kita baca, macam tak betul ya. Kita nak berniaga apa ni? Tuan-tuan, kita nak berniaga apa? Tuan-tuan jangan risau. Kalau saya tanya, saya jawab. Saya tanya je, saya jawab. Kita nak berniaga apa? Rupa-rupanya hebatnya kalam Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah dia bagi nasihat dalam wasiat semuanya ada dalil. Dia tidak berdasarkan ikut suka dia. Dia mesti ada dalil. Tak dalil Quran, pasti dalil hadis. Tak dalil hadis daripada para ulama. Imam Ibnu Qudamah maksudkan dengan perniagaan yang dikatakan ialah perniagaan itu terkandung dalam Al-Quran. Antara kita dengan Allah juga kena berniaga. Bukan setakat kita dengan makhluk. Antara kita dengan Allah, kita kena berniaga. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat ke-29. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang kedua orang-orang yang menunaikan solat, yang ketiga orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah secara terus terang ataupun bersembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tak akan rugi.
Allah nyatakan dalam Al-Quran, setiap amal perbuatan kita, setiap kebaikan yang kita buat adalah sebagai satu perniagaan. Antaranya membaca Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ini apabila dibaca, pertambahan maklumat, ganjaran dan pahala kepada kamu begitu banyak disebabkan Al-Quran. Setiap huruf itu mempunyai 10 kali ganda kebaikan. Satu huruf. Sebab itu bacalah banyak Al-Quran, itulah perniagaan kamu dengan Allah. Yang kedua, solat kita dah buat dah. Setiap solat yang kita lakukan itulah perniagaan kamu dengan Allah. Dan yang ketiga, bersedekah. Setiap sedekah yang kamu infakkan di jalan Allah itu dikira sebagai perniagaan. Itu baru ayat yang pertama, surah Fatir ayat ke-29. Yang kedua dalam surah At-Taubah ayat 111, Allah berfirman, Innallah ayat yang surah At-Taubah apa nampak? Surah At-Taubah saya ini. Innallah ayastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah berfirman, sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang beriman, baik daripada dirinya ataupun hartanya, bi anna lahumul jannah. Allah balas pula dengan syurga. Setiap amal perbuatan kita yang kita lakukan, Allah terima, Allah beli, dan bi anna lahumul jannah, Allah balas pula dengan syurga. Ini adalah perniagaan yang hebat. Antara perniagaan yang hebat, pertama, kamu tidak akan rugi. Yang kedua pula, dibalas pula dengan syurga. Dan yang ketiga, Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 12, yaitu Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, mahukah kalian aku kabarkan satu jenis perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Allah nak bagi tahu satu rahsia. Allah nak bagi tahu satu amalan. Sekiranya kamu lakukan amalan ini, kamu akan terselamat daripada azab yang pedih. Tuan-tuan, kalau kita biasa baca Al-Quran dan kita faham apa kandungan Al-Quran, tuan-tuan akan berhenti pada ayat ini. Tuan-tuan akan teruskan bacaan sebab rahsianya pada ayat yang seterusnya. Sebab itu Al-Quran ni kalau dibaca, kita faham pula dengan makna, punyalah seronok. Seperti mana kata Profesor Dr. Izhar Arif, Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif, dia bagi tahu dalam ceramah dia, isteri dia khatam terjemahan. Saya fikir juga macam mana khatam terjemahan, rupa-rupanya dibaca tanpa satu ayat pun tertinggal. Jadi saya pun buat, setiap kali 2 muka surat saya baca sampai habis. Rupa-rupanya kita ghalib dia pun kita dah baca lagi, kita dah baca lagi, kita dah baca sebab seronok. Setiap ayat yang kita baca, kamu bacalah terjemahan, kamu pasti akan mengetahui yang banyak sangat perkara Allah letakkan, walaupun sekecil-kecil perkara Allah letakkan dalam Al-Quran. Sebab itu dikatakan surah As-Saff tadi, kalau kita berhenti, kita tak tahu apakah jawapannya. Tapi bila kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah, kita tahu apa yang Allah ingin sampaikan. Apakah rahsia dia sehingga kamu akan dapat dielak daripada azab neraka, azab yang pedih? Yaitu dalam ayat yang seterusnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusakum. Yang pertama, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, menginfakkan harta kamu di jalan Allah. Inilah 3 perkara yang Allah nyatakan kamu akan selamat daripada azab yang pedih. Itu di antara ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perniagaan. Tuan-tuan, Rasulullah tinggalkan kita satu hadis, yang mana hadis ini Rasulullah tinggalkan, berniagalah dalam bulan puasa. Kita duduk dalam puasa ni. Bulan puasa inilah yang paling hebat untuk kita berniaga dengan Allah, dan punyalah besar ganjarannya, memang tidak terhitung, dan kamu akan terlepas peluang bila berlalunya bulan Ramadan. Apa yang kita nak berniaga dalam bulan Ramadan? Bukan bazar Ramadan. Bazar tu tak ada kena-mengena. Antaranya Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudhaf akul hasanah asyru amsalihha ila sab'in mi'abdin. Yang bermaksud, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda.
Setiap amalan kita yang kita lakukan, Allah lipat kali gandakan 10 sehingga 700 kali ganda. Dan dalam hadis ini Rasulullah bagi tahu, Allah Azza wa Jalla berfirman, ila sawma fa innahu liwa'ana ajzibi, melainkan puasa. Melainkan puasa, puasa itu untuk aku dan aku akan berikan ganjaran yang lebih hebat daripada apa yang kamu pikirkan. Kalaulah kita duk fikir tuan, 10 kali 700 dah cukup banyak lah. Dah banyak dah Allah berikan kepada kita. Tapi disebabkan puasa tersebut, Allah nyatakan punya lagi banyak yang Allah akan berikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Sebab itu kalau dalam jemaah ni, dalam jemaah kita ni, kalau ada orang yang pandai berniaga, tuan-tuan tahulah kalau tak mana dah tak duit, tuan-tuan tahu mana dekat dalam bom, tuan-tuan tahu mana nak invest. Tapi dalam bulan puasa Rasulullah bagi tahu dah, inilah tempat yang paling hebat dan kamu akan tertinggal kalau kamu tidak melakukannya. Puasa itu melebihi daripada segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama, perniagaan. Kita faham tak? Memang kita kena berniaga. Yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyatakan wahalba as-sabat bainal qiram al-ahyar. Jadikan dunia ini sebagai tempat berlumba-lumba. Apa yang kita nak lumba? Kalau kita baca pada ayat tersebut, kita akan tertanya-tanya, Ustaz, kita nak lumba apa sebenarnya ni? Apakah perlumbaan yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qudamah? Perlumbaan ini juga dimasukkan di dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148, yang bermaksud setiap umat mempunyai kiblat yang tersendiri. Di mana saja kamu berada, hadapkanlah diri kamu kepada kiblat tersebut. Fastabiqul khairat aina ma takunu, bersegeralah, berlumba-lumbalah, berkejar-kejarlah dalam melakukan amal kebajikan di mana saja kamu berada. Allah suruh kita bersegera, berlumba-lumba, berkejar-kejar dalam lakukan amalan, tak kiralah di mana saja kamu berada. Ini antaranya apa yang Imam Ibnu Qudamah cakap sama. Cuma kita akan terfikir, Ustaz, kita nak lumba apa ni? Apakah amalan yang boleh kita lumba-lumbakan? Tuan-tuan tahu, tuan-tuan akan buat. Tuan-tuan akan buat. Dan kita dah buat pun sebenarnya. Perlumbaan pertama ialah Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah, berlumba-lumbalah, berkejar-kejarlah mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah di mana saja kamu berada, tak kira masa, tak kira tempat, sekiranya kita sebagai hamba Allah dapat keampunan Allah daripada Subhanahu wa taala, sudah pasti kamu akan mendapat limpah kurnia dan rahmat daripada Allah. Kita adalah orang yang paling hebat. Kita orang yang paling hebat. Sebab apa kita mencari keampunan Allah? Itu perkara yang pertama. Tak ada perkara yang lain yang kita nak buat selain mencarilah keampunan Allah. Bagaimanapun kita akan jalan. Sebab itu kita kekallah istiqamah. Lepas solat kita istighfar, duduk dalam kereta pun kita istighfar. Di mana saja kita istighfar, carilah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Cuma di dalam bulan puasa Rasulullah bagi tahu ada satu perlombaan yang kamu kena lakukan. Ini yang paling baik dalam bulan puasa. Kita tahu kita lah akan berlumba-lumba. Kenapa dikhususkan untuk bulan puasa? Ustaz, tempat lain tak boleh ke? Dan Rasulullah sebut bulan puasa macam mana? Apa yang kita nak lumba pada jemaah? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, sufidat asyaitan wa marudatul jin." Apabila tibanya malam pertama Ramadan, kita malam pertama kita sibuk duk ngintai-ngintai anak bulan. Dah jumpa belum? Dah jumpa belum? Kita pula duk sibuk-sibuk. Biarlah orang yang bertugas tu dapat, dia bagi tahu nanti selesai. Tapi kita yang tengok. Apabila tibanya malam pertama bulan Ramadan, semua syaitan dan jin dibelenggu, segala-gala pintu neraka ditutup dan dibuka segala pintu-pintu syurga. Cuma ada di kalangan kita yang kita faham tentang syaitan dan syaitan dibelenggu. Ada beberapa pandangan. Pandangan pertama mengatakan syaitan dibelenggu bermaksud syaitan ini dikunci, dipenjara, diikat.
Tetapi pandangan yang lebih masyhur mengatakan Allah kurangkan gangguan setan pada bulan puasa. Bukannya mereka diikat keseluruhannya, mereka masih bebas, tetapi gangguan itu dikurangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya kita tengok pagi ni para jemaah. Kita lihat bulan puasa, malam pertama, malam kedua, malam ketiga punya ramai sampai tak cukup surau, sampai tak cukup masjid, melepak-lepak. Itu antaranya Allah katakan Allah kurangkan gangguan sehingga kamu boleh hadir dalam surau, dalam masjid berjemaah yang selama ini tak boleh hadir tapi boleh juga hadir. Sebab itulah bila Rasulullah tahu peluang ini, Rasulullah tingkatkan amal usaha dan kebajikannya. Seperti mana diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asri awakhir wa la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meningkatkan usahanya 10 malam terakhir. Kenapa malam terakhir? 10 malam terakhir kita pun tahu Lailatul Qadar. Tuan-tuan, saya kongsikan. Ini rahsia sebenarnya ni. Rahsia kepada orang yang belum tahu. Kalau orang yang dah tahu, alah ustaz, ini saya dah tahu dah. Tuan-tuan tahu bila malam Lailatul Qadar? Jawapan ni saya cari ketika mana saya mantan setiausaha Masjid Al-Um Bandar Baru Bagi, Section 2. Jadi ketika mana saya jadi setiausaha masjid itu berhutang 2.4 juta dengan kontraktor. Kita operate masjid, kita uruskan masjid, dalam masa yang sama kita berhutang 2.4 juta. Kontraktor tu punyalah baik dan kita pakai dulu, sikit-sikit bayar. Jadi bila tiba bulan puasa, kita kempen bagaimana nak selesaikan hutang. Sampailah 10 malam terakhir, itulah kita hebatkan kempen. Cuma bila 10 malam terakhir, ada seorang profesor telefon saya, Profesor Emeritus. Dia kata, Ustaz, saya nak bersedekah. Dia kata, boleh Prof, nanti Prof dah bagi receipt bagi kat saya. Dia kata, saya tak mau, saya nak bagi dekat tangan. Saya kata, Prof ni kan senang bagi, tak payah nak jumpa-jumpa. Tapi dia tak juga. Saya jumpa dekat masjid, dia bagi saya para jemaah, dia bagi saya satu envelope yang cukup besar. Dia kata, Ustaz, infak untuk masjid. Baik Prof. Tapi sebelum dia beredar, dia berkata, Ustaz, kalau boleh Ustaz dapatkan pahala Lailatul Qadar. Dia ingat saya tahu bila itu Qadar. Suka-suka dia je. Tapi hati saya husnuzon sebab dia orang yang hebat, Profesor Emeritus. Dia kata, baik Prof, insyaAllah saya bawa envelope ni masuk ke dalam pejabat. Mak, ni Prof bagi. Prof mana? Prof itu. Okey. Tapi Prof tu cakap, Mak, kau dapatkan pahala Lailatul Qadar untuk dia, boleh? Imam tu pun cakap, Profesor ni gila ke apa? Tuan-tuan, tapi saya husnuzon. Saya kata, mungkin Prof nak tunjuk sesuatu. Jadi saya tak puas hati, saya buka envelope tu. Saya buka envelope tu, rupanya ada 10 lagi envelope dalam tu. Maksudnya satu hari satu. Selesai masalah? Tak selesai. Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak masukkan bila dalam tabung envelope tu? Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, waktu pukul 2 subuh. Bila kita nak masukkan? Kita pun tak tahu bila Lailatul Qadar. Tapi disebabkan persoalan ini, saya cari jawapan. Rupanya jumpa jawapan. Jawapan tu dinukilkan oleh mantan mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebab ada satu orang jemaah dia bertanya, adakah orang yang solat isyak berjemaah 10 malam terakhir, tak tinggal satu pun? Adakah orang yang solat isyak berjemaah ini 10 malam terakhir dapat atau tidak pahala Lailatul Qadar? Dalam jawapannya, pertama dia beritahu, Lailatul Qadar bermula apabila tenggelamnya matahari waktu maghrib, dan dia akan berakhir pada waktu subuh bila terbitnya fajar. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, Imam Syafi'i menjelaskan, barang siapa yang solat isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah, kena budak hari itu atau malam itu Lailatul Qadar, kamu akan dapat pahala Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, Rasulullah yang beritahu kita. Rasulullah beritahu kita dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isya al-akhirah fi jamaah fi Ramadan faqad adraka Lailatul Qadar." Barang siapa yang solat isya berjemaah
bulan Ramadan, dan kena pula malam tu Lailatul Qadar, kamu akan dapat pahala Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Kalau kita faham tentang hadis ni, kita akan kekal istiqamah solat Isyak berjemaah 10 malam terakhir, dan sepatutnya surau atau masjid jangan penuh 10 malam terakhir. Tapi kita berbeza, 10 malam terawal penuh 10 malam terakhir, dia jadi kurang. Sebab itu tadi kita katakan gangguan setan tu masih ada. Gangguan setan tu masih ada dalam bulan puasa. Kita bersungguh-sungguh, sepatutnya bersungguh-sungguh istiqamah 10 malam terakhir. Tapi 10 malam terakhir pula timbulnya gangguan. Datangnya lagu raya, lagu raya pula, lagu sedih pula, countdown, buat shopping pula, macam-macam promosi. Itu jadi dia. Jadi bila kita faham perkara ini, saya kata untuk Imam Mam, kita ada dalil dalam settle, lepas hijab, kita berserah pada Allah, kita sedekahkan dia lah. Moga Allah berikan pahala kepada Prof. Jadi setidak-tidaknya kita cari jawapan. Jadi itulah jawapan dia. Kita kekallah istiqamah. Habis Ustaz, pukul 2 subuh dan Qiyamul tu pasal apa pula? Qiyamul berbeza. Orang yang Qiyamul dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan turun ke langit bumi apabila malam itu berbagi sepertiga malam. Dan bila kamu berdoa pada ketika itu, kamu mohon keampunan, Allah ampunkan dosa kamu. Kamu minta segala-galanya, Allah akan tunaikan. Lebih hebat orang yang dapat total istiqamah Qiyamul dekat malam Lailatul Qadar. Ini antara kelebihannya. Jadi Rasulullah bagi tahu dah, berlumba-lumbalah dalam bulan puasa. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa muzzara al-taqwa liyum al-qarra. Jadikan dunia ini sebagai tempat bercucuk tanam agar dia tumbuh di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, kita nak tanam apa? Saya kata tadi, kalau tuan-tuan baca wasiat tu, pening juga kita nak faham apa yang kita nak tanam sehingga dia tumbuh di hari akhirat kelak. Perkara menanam ini juga dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-20, yaitu man kana yuridu harsal akhiratin nazil lahu fi harsi. Barang sesiapa yang menginginkan amal perbuatan yang mendapat ganjaran di hari akhirat kelak, Allah akan menjadikan amal perbuatan kamu untuk mendapat ganjaran di hari akhirat kelak. Jadi apa yang kita nak tanam ni? Pertama, sedekah. Sedekah ni benda yang paling banyak, paling baik kita boleh tanam. Seperti mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan bagi orang-orang yang bersedekah samalah seperti sebiji benih yang kamu tanam tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 biji, dan itulah yang kamu akan perolehi. Punyalah banyak, dia akan terhasil, dan kamu tuailah sebanyak mana kamu nak tuai. Allah lipat kali gandakan dengan amalan-amalan kamu. Itu di antaranya. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang mendirikan rumah-rumah Allah. Antara kehebatan orang yang mendirikan rumah-rumah Allah, Rasulullah bagi tahu dalam sebuah hadis, man bana lillahi masjid walau kamashasi qatatin li baitiha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang sesiapa yang membina rumah-rumah Allah, walaupun sebesar sangka burung sekalipun, Allah akan sediakan satu istana khusus di dalam syurga untuk kamu. Sebab apa? Kita infakkan duit, kita bina rumah Allah. Cuma bila kita baca, para alim ulama menjelaskan kenapa Rasulullah sebut sangkar burung tadi. Rasulullah nak bagi tahu, tak kiralah berapa duit yang kamu infakkan, hatta walaupun sebesar batu bata sekalipun, Allah akan sediakan istana untuk kamu di dalam syurga. Itu yang kita tak nak tu. Itu yang kita banyakkan tu. Kita sedekah, kita wakaf untuk pembinaan, tumbuh satu istana dalam syurga. Itu maksud Imam Ibnu Qudamah. Kamu tanamlah banyak-banyak, dia akan tumbuh di hari akhirat kelak. Cuma Rasulullah bagi tahu apa yang boleh kita tanam dalam bulan puasa. Tuan-tuan tanamlah dalam bulan puasa. Bulan puasa ni lagi hebat. Apa yang tuan-tuan akan dapat? Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, as-siyam wal Quran yashfa'ani li abdil yawmal qiyamah. Puasa yang sempurna
puasa yang ikhlas, puasa yang diterima oleh Allah, dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Puasa ini akan tunggu di hari akhirat kelak. Dalam hadis itu mengatakan puasa ini akan berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bulan bin bulan, ya Allah, dia berlapar, dia berdahaga, dia tak makan, dia tak minum, semata-mata mengharapkan keredaan-Mu, ya Allah. Berikanlah kebenaran, aku beri syafaat kepada orang ini. Siapa? Puasa. Satu puasa yang kita buat ni, kita tanam betul-betul dengan sungguh-sungguh, dia akan tumbuh. Maksudnya dia akan tunggu kita bagi syafaat. Termasuklah Al-Quran. Al-Quran ni bagi syafaat bukan setakat di hari akhirat, malah Al-Quran ini awal lagi dah bagi syafaat ketika mana? Dalam kubur lagi. Macam mana Al-Quran ni jangan lupa dibaca. Janganlah sampai kita ada Al-Quran kita buat piasan. Dalam ratu berabuk ni, kesian dia. Jadi ini antara Quran. Dan yang kedua, Allah begitu lagi. Ada lagi yang menunggu kamu dengan puasa, yaitu dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di dalam syurga nanti Allah sediakan satu pintu ar-rayyan yang dikhususkan kepada orang yang berpuasa. Maksudnya orang yang berpuasa ni akan masuk syurga melalui pintu ar-rayyan. Dan Rasulullah bagi tahu akan ada penyeru daripada langit, akan menyeru ainas saimun, ainas saimun. Di manakah orang yang berpuasa? Di manakah orang yang berpuasa? Masuk ke dalam pintu ini. Dan apabila orang yang berpuasa dah masuk, tinggallah yang tidak berpuasa. Ini kelebihan. Kita tanam banyak-banyak, kamu akan dapat hasil yang di hari akhirat kelak. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Imam Ibnu Qudamah menyatakan, wa ma haltasi adzal lis-safar allazi laisa ka'asfar. Jadikan dunia ini sebagai tempat sediakan bekalan untuk satu perjalanan yang cukup jauh yang tidak ada orang pernah pergi. Kenapa disebutkan tentang bekalan? Sebab Imam Ibnu Qudamah letakkan bekalan ini disebabkan di dalam Al-Quran Allah nyatakan kita semua ni, termasuk saya, kita semua yang duduk dalam surau pagi ni, termasuklah saya, kita gagal untuk sediakan bekalan untuk hari akhirat. Tetapi untuk bekalan atas muka bumi, pandai kita uruskan. Seperti mana ada para jemaah nanti akan balik kampung. Yang balik kampung ni kalau kena ada anak kecil, macam-macam sedia, pampers, susu, nestor, air panas, air sejuk, air suam, semua air dibuat separuh kereta tu untuk anak je. Ada di kalangan kita yang masih muda, simpan duit untuk hari tua, pandai pula simpan untuk hari tua. Tapi kita semua gagal untuk sediakan hari akhirat. Ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 20 hingga 21, yang mana Allah berfirman, kalla bal tuhibbuna ajilah. Sedarlah wahai orang-orang yang lalai, dunia yang kamu suka, dunia yang banyak sangat ganjaran, dunia yang banyak sangat manfaat, dunia yang banyak sangat penuh ujian ni, dunia ini akan habis. Wa tazarunal akhirah, dan kamu lalai sediakan bekalan untuk hari akhirat. Kita lalai ni. Sebab itu Imam Ibnu Qudamah menyatakan yang keempat ni, sepatutnya kamu jadikan dunia sebagai tempat bekalan. Cuma nanti kita akan bertanya, bekalan apa yang kita nak bawa? Dan bekalan apa yang boleh kita buat selagi mana kita masih hidup? Rasulullah SAW bersabda tentang bekalan ini, terutamanya dalam bulan puasa. Puasa juga. Puasa ni, ya Allah, punyalah banyak. Apa yang boleh menyebabkan kita ada bekalan disebabkan amalan dengan puasa ni? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man sawma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu an-nas sab'in qarifah. Yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, puasa yang diterima, puasa yang ikhlas, puasa yang hebat, puasa yang penuh penuh takwa, maka Allah akan jauhkan dia daripada bahang api neraka sejauh 70 tahun perjalanan.
Disebabkan puasa yang kita buat, itulah bekalan yang kita ada. Dan apabila kita bawa di hari akhirat nanti, puasa itu akan menjarakkan kita daripada bakaran api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Tuan-tuan bayar, puasa, kalaulah perjalanan itu 1 juta tahun sekalipun, kita terselamat daripada azab tersebut sebab kamu dijarakkan bakaran api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kenapa disebut 70 tahun perjalanan? Sebab dalam hadis yang lain, Rasulullah dengan para sahabat pernah duduk bersama-sama lebih kurang macam ni. Tiba-tiba mereka terdengar ada satu jantungan kedemuk. Ini bukan buah durian, kedemuk jatuh. Jadi sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bunyi apa tu?" Rasulullah bertanya balik, "Wahai sahabat, kamu tahu tak bunyi apa yang kamu dengar?" Sahabat menyebut, "Allah wa Rasul alam, kami tak tahu, hanya Allah dan Rasul yang mengetahuinya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bunyi yang kamu dengar tadi ialah seketul batu yang jatuh ke dasar neraka Allah, yang dibalik 70 tahun dahulu." Maksudnya batu tu dibalik 70 tahun dahulu dan masuk sampailah ke dasar neraka Allah. 70 tahun baru sampai. Dan Rasulullah mengatakan hadis tadi, barang siapa yang berpuasa, puasa yang hebat, puasa yang diterima oleh Allah, kamu akan dijarakkan bahang api neraka itu sejauh 70 tahun perjalanan. 2 kali Rasulullah sebut 70 tahun perjalanan. Jadi disebabkan apa? Tanda bekalan kita adalah puasa. Bekalan kita adalah puasa. Dan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam junnatun minnar ka junnatin ahadikum min qital." Puasa yang sempurna, puasa yang hebat ni akan menjadi perisai seperti mana perisai di dalam peperangan. Perisai ini kamu akan terima, kamu akan dapat menjadi bekalan kamu. Perisai inilah yang akan mengelakkan kamu daripada bahang api neraka tersebut. Semua Rasulullah ceritakan. Sebabkan dengan puasa, bekalan kita puasa ni cukup hebat, cukup hebat. Dan di antara lain bekalan yang lagi hebat, seperti mana kalau kita tahu Rasulullah telah tinggalkan kita 1400 tahun tadi. Kita duduk 2024, Rasulullah dah tinggalkan kita 1400 tahun dahulu. Para sahabat yang syahid, para sahabat yang meninggal, musuh-musuh Rasulullah yang telah mati, mereka sekarang berada dalam kubur melebihi usia mereka. Melebihi usia mereka. Dan para alim ulama mengatakan orang-orang yang di dalam kubur ini ada 2 golongan. Golongan pertama, golongan yang bergembira. Golongan yang kedua, golongan yang diazab oleh Allah. Bagi golongan yang bergembira, mereka berkata kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, kalaulah kiamat itu 1.000.000 tahun lagi pun kami tak kisah. Kami tak kisah." Tapi bagi yang diazab, dia akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, bilakah nak kiamat ya Allah? Segerakan kiamat, segerakan kiamat." Sebab mereka sedang diazab. Padahal mereka tidak tahu azab kiamat itu lebih hebat. Inilah 2 golongan yang diceritakan. Rasulullah bagi tahu. Antara golongan yang pertama yang tidak diazab oleh Allah dengan para malaikat sebab mereka sediakan bekalan. Apakah bekalan mereka? Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata al-insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasa." Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalan-amalan yang melainkan 3 perkara. Sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan kamu, ilmu yang diiman. Rasulullah mengatakan 3 inilah golongan yang duduk dalam kubur sekarang ni, yang telah mati, yang telah duduk melebihi usia mereka hidup, mereka sedang selesa. Mereka sedang selesa. Sebab itu Rasulullah bagi itu ada lagi satu cerita yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah menceritakan ada seorang perempuan. Perempuan ini datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi aqtulitat nafsaha wa lam tuz." Ibuku baru meninggal dunia. Dalam keadaan dia tak tulis wasiat, padahal hartanya banyak ni. Ibuku baru meninggal dunia dalam keadaan tak tinggalkan wasiat, sedangkan hartanya masih banyak. Dia kata, "Ya Rasulullah, rasa-rasa akulah kalau ibuku dibenarkan tulis wasiat, sudah pasti dia nak tulis wasiat supaya sedekahkan harta-harta yang tertinggal." Betul tak ya Rasulullah? Rasulullah kata, "Na'am." Rasulullah kata, "Na'am, ibu kamu memang memerlukan harta yang ditinggal atau ke bumi, kamu
kembalikan kepadanya. Sebab apa para jemaah? Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, lewatkan kematian kami, tambahkanlah masa kami, tambahkan sikit jadi lagi ya Allah, kami nak bersedekah. Allah terangkan dalam Al-Quran, orang-orang yang diberikan harta yang banyak, harta yang melimpah ruah, kesenangan, sedangkan kamu lupa pinjamkan kepada Allah, infakkan kepada Allah. Bila saat kematian kamu tiba, malaikat cabut nyawa kamu, kamu akan minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami, tambahkan masa kami sikit pun jadi ya Allah, kami nak bersedekah. Dan ketika mana malaikat tidak beri penangguhan, lalu dicabut nyawa kamu dan kamu masuk di dalam kubur sedangkan harta masih banyak, mereka mohon kepada Allah supaya anak-anak itu sedekahkan kembali kepada mereka. Rasulullah bagi tahu, tuan-tuan, Rasulullah bagi tahu, beruntunglah orang-orang hamba-hamba Allah yang meninggalkan anak yang soleh. Anak soleh itu boleh sedekahkan balik harta yang kita tinggalkan. Sebab kita baca tadi dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-20, kita dilalai. Kita lalai sediakan bekalan, kita lalaikan sediakan bekalan untuk hari akhirat, dan kelalaian tersebut kita menyesal ketika mana sakaratul maut dah masuk dalam kubur, lagi menyesal. Tapi bila kita tinggalkan anak yang soleh, Rasulullah kata kamu adalah orang yang hebat. Dia akan kembalikan balik harta tersebut. Selamat kita berdua, selamat. Tapi kalau kita tinggalkan anak yang bernama Saleh di jahanam kita, teruk kita nak buat apa? Sama juga dalam hadis yang lain, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, ibu bapaku baru meninggal dunia. Ibu bapaku baru meninggal dunia, sedangkan dalam keadaan dia tak tulis wasiat, dia tak arahkan apa-apa. Ni ladang banyak, ladang tanaman, ladang tanaman terlampau banyak ya Rasulullah, apa aku nak buat? Boleh tak aku sedekahkan balik kepada ibu dan bapaku? Rasulullah kata apa? Naam. Ibu bapa kamu ketika mana hidup dilalaikan dengan dunia, tapi kalau kamu boleh kembalikan balik kepada mereka, mereka cukup gembira. Lalu lelaki ini berkata, ya Rasulullah, engkau menjadi saksi, aku wakafkan harta-harta ini kepada orang-orang Islam, kepada Allah. Rasulullah senyum, tuan-tuan. Kalau kita macam mana? Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, Piramli dah buat cerita dah. Bila dapat harta, dia akan bagikan sampai habis. Satu untuk engkau, satu untuk aku, dua untuk engkau, dua. Walaupun dia lupa kira, dia hentam juga. Hantam sajalah untuk engkau, hantam sajalah untuk aku, bedal sajalah. Sebab nak habiskan juga duit. Sama tak? Sama macam kita. Kita akan bergaduh perkara ini, yang mana kita lupa perkara ini. Kalau kita infakkan balik kepada mereka, mereka lebih gembira sebab mereka yang usahakan. Tapi kalau kita pentingkan duit, pentingkan harta, tidak kerugian kepada kita. Jadi yang keempat, itulah dia, sediakanlah bekalan. Saya ulang balik ke empat perkara. Pertama, jadikan dunia ini sebagai tempat perniagaan, berniagalah. Yang kedua, tempat perlombaan, berlumba-lumbalah kita. Ketiga, tempat menanam, tanamlah banyak-banyak. Yang keempat, sediakan bekalan. Kalau tuan-tuan perasan, dalam perniagaan dimasukkan tentang puasa, dalam perlombaan juga ada puasa, dalam menanam juga ada puasa, dan dalam bekalan juga ada puasa. Puasa yang paling hebat. Jangan kita tinggalkan bulan puasa ni, jangan kita sia-siakan. Elak daripada perkara yang akan merosakkan puasa kita. Tuan-tuan, sebagai penghujung penutup, saya kongsikan dengan para jemaah, kita berfikir sikit. Berapa lama perjalanan di hari akhirat? Berapa lama perjalanan di hari akhirat? Allah. Tapi setidak-tidaknya Allah Subhanahu Wa Taala bagi indikator kepada kita. Allah bagi hint untuk manusia berfikir. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-47, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah bersamaan 1000 tahun mengikut perhitungan manusia. Imam Ibnu Katsir dalam terjemahannya dia menyebut sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi manusia. Saya pun buat congak-congak ikut akal saya. Saya buat congak-congak nak bagi jemaah faham. 1 nisbah 1000.
Satu nisbah 1000 apa yang saya dapat para jemaah sekalian. Pagi ini tahun 2024, ngam-ngam umur saya 41 tahun. 41 tahun. Walaupun para jemaah tengok macam 18 kan. 41 tahun umur saya bersamaan 1 jam di sisi Allah. Kalau kamu diazab dalam neraka selama 41 tahun, yang pedih, yang mengerikan, yang mengazabkan, di sisi Allah baru 1 jam. Mampu kita? Teruk kita. Berapa lama? Wallahu a'lam. Jadi itulah renungan yang terakhir. Semoga kita dapat ganjaran dan manfaat daripada kefokusan ini. Kekal istiqomah, dan ingat 10 malam terakhir kekal istiqomah solat isyak berjemaah. Setidak-tidak ada usaha kita untuk mendapatkan ganjaran yang mana Allah berikan ganjaran yang cukup besar. Itu yang boleh kita lakukan seselemah insan. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biqadri subhanaka rabbil amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.